Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jom sama-sama belajar pendidikan Islam tingkatan 4 bersama Ustazah Hiyat. Okey, untuk hari ini kita akan belajar pelajaran 23, tajuknya Khauf dan Rajak, iaitu bahagian akhlak. Bagi yang ingin melihat buku teks, cuba buka buku muka surat 193 hingga 198. Okey, sebelum kita mulakan pembelajaran hari ini, eloklah kita tengok dulu standard pembelajaran untuk tajuk ini. Okey, 6.16.1 menyatakan maksud khauf dan rajak. 6.16.2 menyatakan dalil nakli yang menyuburkan sifat khauf dan rajak. 6.16.3 menjelaskan contoh khauf dan rajak yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6.16.4 menjelaskan khauf dan rajak yang seimbang. 6.16.5 merumuskan hikmah mengamalkan khauf dan rajak dalam kehidupan, dan yang terakhir 6.16.6 mengamalkan sifat khauf dan rajak dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah. Okey, seterusnya kita tengok apa maksud khauf dan rajak. Khauf dari segi bahasa bermaksud takut. Okey, manakala rajak dari segi bahasa juga bermaksud mengharap. Jadi dari segi istilah, khauf bermaksud takut kepada kemurkaan dan azab Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi segala larangannya. Manakala rajak bermaksud mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya. Okey, seterusnya kita tengok spektrum ilmu, iaitu ilmu tambahan yang ada dalam tajuk ini. Okay, macam mana cara untuk kita mendapatkan khauf, iaitu perasaan takut? Okey, yang pertama, bergaul dengan ulama dan para salihin. Yang kedua, sentiasa mengambil iktibar daripada kisah kaum terdahulu. Yang kedua, kita sentiasa bertaubat andai kata kita rasa kita melakukan sebarang kesalahan ataupun dosa. Yang keempat, sentiasa mengingati mati. Okey, spektrum ilmu berkaitan dengan cara untuk mendapatkan rajak ataupun mengharap keredaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bermujahadah. Bermujahadah menentang hawa nafsu. Bermujahadah maksudnya berjuanglah untuk menentang hawa nafsu. Yang kedua, melaksanakan amal ibadat dengan penuh kesungguhan. Yang ketiga, tidak berputus asa dengan merayu dan merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam kita berdoa untuk mengharapkan sesuatu yang kita ingini daripada Allah Subhanahu wa taala, agar diberi perlindungan ataupun diberi apa yang kita inginkan. Seterusnya kita tengok dalil nakli khauf dan rajak. Dalil nakli ini daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi di sini dalil nakli untuk khauf daripada Al-Quran, iaitu ayat 175 surah Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala takhafuhum wa khafuna in kuntum mu'minin. Maksudnya, maka janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu memang orang yang beriman. Okey, itu dalil nakli kepada khauf, iaitu perasaan takut. Seterusnya kita tengok dalil nakli kepada rajak. Daripada surah As-Sajdah ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maksudnya, mereka menjauhkan diri dari tempat tidur dan sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut serta penuh harap, dan mereka mendermakan sebahagian daripada apa yang kami rezekikan kepada mereka. Jadi maksud ayat di sini menjauhkan diri dari tempat tidur, maksudnya kurang tidur
kerana melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sentiasa takut akan amarah-amarah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat Al-Quran dan hadis. Seterusnya, contoh khauf dan raja yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua contoh yang dipaparkan di sini. Okey, contoh yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan solat sunat gerhana matahari dengan khusyuk. Pada sujud terakhirnya, baginda menangis kerana berasa takut Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintih dengan bersabda, "Wahai Tuhanku, bukankah engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak mengazab mereka pada ketika aku ada bersama-sama mereka? Tuhanku, bukankah engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak mengazab mereka apabila mereka memohon ampun? Sekarang kami sedang memohon ampun kepadamu." Sunan Abu Daud, kitab As-Salah. Okey, contoh yang kedua. Anas meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahi seorang lelaki yang sedang terlantar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang perasaannya pada ketika itu. Lelaki itu memberitahu baginda bahawa dia sangat mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa sangat takut akan dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi misli hadzal maut illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf." Riwayat At-Tirmizi. Maksudnya, tidak berhimpun kedua-duanya dalam hati seorang hamba Allah pada ketika itu, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apa yang diharapkan dan menyelamatkannya daripada apa-apa yang ditakutinya. Jadi kalau ada perasaan takut, kita mesti mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ al-khauf dan ar-raja tu mesti berkumpul. Takut je mesti mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya, konsep khauf dan raja yang seimbang. Apa maksud konsep khauf dan raja yang seimbang? Jadi di sini diterangkan beberapa contoh khauf dan raja yang seimbang, yang mana saling berkait antara dua tersebut. Okey, contoh yang pertama, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaklah diiringi dengan tindakan yang selari dengan syarak. Yang kedua, seseorang yang mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melakukan amal ibadat dan menjauhi perbuatan maksiat. Yang ketiga, ganjaran syurga dapat menjadi motivasi untuk seseorang itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, perasaan khauf terhadap balasan neraka akan menjadi benteng daripada keinginan melakukan maksiat. Yang kelima, perasaan raja akan mendorong seseorang untuk berlumba-lumba melakukan ibadat tanpa putus asa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu terhadap rahmatnya. Dan yang terakhir, khauf dan raja adalah berpaksikan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Husnuzan di sini maksudnya bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita hadapi, kita bersangka baik kepada Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahawa apa yang berlaku kepada kita itu ada hikmahnya. Okey, seterusnya tengok spektrum ilmu. Seterusnya, okey, yang pertama, berpandukan surah Al-Anbiya ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Maksud, sesungguhnya mereka sentiasa berlumba-lumba dalam mengerjakan kebaikan dan sentiasa berdoa kepada kami dengan penuh harapan serta gerun takut, dan mereka pula sentiasa khusyuk dan taat kepada kami. Okey, itu kata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya ada satu lagi spektrum, surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Suraqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya dalam kalangan kamu yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui lagi maha mendalam pengetahuannya. Okey. Akhir sekali kita tengok kepada hikmah, khauf dan raja. Terdapat 5 cadangan ataupun 5 contoh hikmah, khauf dan raja dalam tajuk ini. Okey, yang pertama, dapat melahirkan insan yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dapat melahirkan insan yang bersungguh-sungguh dalam setiap pekerjaan kerana yakin Allah Subhanahu wa taala melihat dan menilai setiap perbuatannya. Maksudnya apa yang kita buat, Allah melihat apa yang kita buat dan Allah menilai apa yang kita buat tersebut. Okey, yang ketiga, mendidik jiwa insan agar sentiasa menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala kerana takut akan kemurkaannya. Yang keempat, melahirkan insan yang sentiasa berasa gembira, melakukan kebaikan supaya dapat kemanisan iman. Okey, maksud kemanisan iman di sini ialah merasa seronok untuk melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, dapat melahirkan insan yang sentiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha bersungguh-sungguh. Akhir sekali, saya harap anak-anak dapat menjawab 6 soalan penilaian di buku teks muka surat 198 di buku latihan masing-masing. Okey, sekian, terima kasih. Jazakallahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.